Okey, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bertemu lagi kita dalam bengkel santai online bersama Cikgu Azmi. Pada malam ini kita akan memfokuskan kepada topik ubahan. Okey, di mana kalau form 4 kita akan belajar di bab yang pertama di form 4 ialah maksudnya untuk silibus KSSM, bab yang pertama iaitu ubahan di tingkatan 5. Okey, bagi pelajar KBSM Form 5 sekarang, ni adalah topik bagi tingkatan 5 silibus yang lama. Jadi kita combinekan malam ni Form 4 dan Form 5 supaya kita dapat tengok bagi yang Form 5 sekarang yang ambil SPM sebagai ulang kaji, bagi yang Form 4 sekarang okey sebagai bab yang baru untuk anda pelajari ketika mana anda akan berada di tingkatan 5 tahun hadapan. Baik, kita akan teruskan perbincangan kita untuk malam ini dengan soalan yang telah diberikan di hadapan. Baik, soalan pertama diberi bahawa Y berubah secara langsung dengan D kuasa X dan Y sama dengan 16 apabila D sama dengan 2. Hitung nilai X apabila Y sama dengan 100 dan D sama dengan 5. Bagi yang Form 4 telah pun kita bagi soalan ini terlebih dahulu dan mereka pun telah faham konsep macam mana nak buat statement ubahan langsung, ubahan songsang, ubahan tercantum. Dan saya harap begitu jugalah kefahaman yang sama diberikan ataupun diperolehi oleh pelajar tingkatan 5. Anda kena faham, okey, ubahan ada 3 konsep. Pertama, ubahan langsung. Kedua, ubahan songsang. Ketiga, ubahan tercantum. Bentuk-bentuk ubahan ni anda harus mahir untuk kita mendapatkan jawapan yang betul ketika dalam peperiksaan. Untungnya, tingkatan 5 adalah topik ubahan ni ditanya dalam kertas 1. Okey, jadi tak perlu banyak tunjukkan jalan kerja kerana ianya kertas 1. Pilihan jawapan dah ada. Tapi walau bagaimanapun, konsep asas perlu kita ketahui untuk kita pastikan jawapan kita itu betul. Baik, Aina, sedia Aina? Mana tanya Aina? Ada Aina? Yes, Ustaz. Okey, Aina akan silakan. Saya persilakan Aina untuk bentang soalan pertama. Form 4 akan bersedia untuk salin jawapan. Pembetulan. Kalau ada yang tak faham boleh tanya. Silakan Aina. Okey. Mula-mula Ustaz. Ya. Silakan. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, first soalan dia Y berubah secara langsung dengan D kuasa X. Sekarang ni dia dah bagi kat situ Y sama dengan 16 apabila D sama dengan 2. So tulis kat situ asingkan tulis Y sama dengan 16 Ya. sama dengan 2. Sekejap Aina. Okey, jap semula je Pilih pen jap. Okey, apa step mula Aina? Ni buat bentuk dulu Ustaz. Okey, Y berubah secara langsung okey. D kuasa X. D kuasa X. Okey, ini statement yang pertama, ubahan langsung. Okey, teruskan. Lepas tu tukar kepada sama dengan Okey, Y akan bertukar sama dengan K adalah pemalar. K ni pemalar, okey. D kuasa X. D kuasa X. Okey, kat sini maklumat dia dah bagi Y sama dengan 16 apabila D sama dengan 2. Okey, So, Sekejap saya patah balik mana ni tu Okey, jap. Mana begitu? Kita sebentar. Mana saya punya cursor hilang dah. Berapa tadi dia bagi Y berapa? Y 16. Y 16. D 2. Lepas tu? D sama dengan 2. Okey. So apa nak kena buat? Gantikan Y ni 16. Lepas tu ni K. Lepas tu D tu ganti dengan 2. 2 kuasa X. D dengan 2. Kuasa X keluar. Okey. Baik. Okay. Lepas tu? Sekarang ni kita sekarang ni tak ada nilai K, tak ada nilai X. Lepas kita biar dulu. So buat yang kedua tu pula, yang hitung nilai tu dulu. Okey, saya buat sebelah. Okey, silakan. Okey. Dengan konsep yang sama atau bentuk yang sama,
Tapi gantikan Y tu sama dengan 100, D tu dengan 5. Y 100, D sama dengan 5. Okay, jadi apa nak buat? So 100 100 sama dengan K, K. 5 cos X. Tengok ke bawah sekejap. 100 sama dengan K K. K 5 kuasa X kat luar. Okay. Lepas tu? Okey, kat sini kita tak boleh nak selesaikan sebab kita tak ada nilai X, kita tak ada nilai K. So Okay. kat sini kita boleh, kat sini kita nampak yang sama antara dua ni adalah K, nilai K, pemalang. So kita boleh jadikan K sama dengan apa untuk jadikan sama dengan, faham tak? Okay, teruskan. Okay, yang contoh yang dekat kiri ni Ustaz. Okay, buat dulu. K sama dengan K sebelah kiri ke K sebelah kanan? K sebelah kanan lah. Okay, K sebelah kanan. Lepas tu? Lepas tu yang 2 kuasa X tu bawa sebelah, jadi 16 bahagi 2 kuasa X. 16 bahagi dengan 2 kuasa X. Okay. Okay, yang belah kanan ni pula Sebelah kanan. sama juga. Okay, 5. sebelah kanan tinggal satu orang. Lepas tu 100 bahagi dengan 5 kuasa X. Okay. So sekarang ni kita dah dapat dua bentuk dan kita boleh buat sama dengan sebab dua-duanya adalah nilai yang sama. Kerana dua-duanya adalah pemalar. Dua-dua ni adalah untuk cari K. Yes, betul? Okay. Betul? Macam mana? Betul. Teruskan. So 16 per 2x 2 kuasa X. Jadi kita buat persamaan macam ni lah. Kita gabungkan Yes, gabungkan. Sama dengan, maknanya sebelah kiri adalah 16 per 2 kuasa X. Sebelah kanan akan jadi 100 macam tu. Per dengan 5 kuasa X. So kat sini kita just cari K macam ni je lah. Bukannya macam biasa yang kita selalu buat. Okey, sebelum kita pergi seterusnya, kegiatan 4. Sekarang ada nak tanya tak? Kat mana tak jelas? Anda boleh bertanya sekarang. Kalau benda yang mana tak jelas, kita akan bantu. Silakan. Form 4. Form 4 soalan pertama, majoriti salah. Sekarang. So, saya bagi peluang untuk anda bertanya. Tingkatan 4. Ada? Talian. Ustaz, Silakan. yang 16 tu, 16 per 2x, 2 kuasa X tu, Okey, tengah simbol apa-apa dia sama dengan Kejap. Ada tengah soalan apa? Anis, sabar. Ya, Anis, kenapa? Kejap. Bagi Aina tanya dulu. Silakan Aina. yang 16, antara 16 dengan 100 tu, Okey. kena sama dengan juga 16 dengan 100 sama dengan. Kita dah bawa ke bawah. Yang sebelah kiri ni, yang sebelah sini kita dah asingkan K tau. K asalnya dekat step kedua ni K darab 2 kuasa X. Yang ni kan 2 kuasa X. Oleh kerana kita sekarang tak tahu dua nilai tau. K tak tahu, X pun tak tahu. Jadi kita terpaksa buat persamaan. Persamaan maksudnya ada sebelah kiri, ada sebelah kanan. Inilah persamaan dia yang kita buat ni. Okey. Sebelah kiri kita dah asingkan K tu. Bila kita asingkan K, kita akan jadi 16 per 2 kuasa X. Konsep yang sama kita akan guna di sebelah kanan. Di mana asingkan K, maka 100 stay sebelah kiri, 5 kuasa X tu akan bawa ke sebelah kiri jadi bahagi. So kita dapat bentuk yang tu lah. Jadi sekarang 16 dengan 100 dah jadi persamaan. Tetapi 16 dia package dia adalah 16 per dengan 2 kuasa X. Sebelah kanan 100 package dia dengan 100 per dengan 5 kuasa X. Jadi dia akan bertemu dalam dua persamaan lah. Okay. Yang ni sebelah kiri, yang ni kiri, yang ni kanan. Okay, ada soalan lain? Tempat? Okay, Aina, teruskan Aina. Teruskan Aina. Ada Aina. Dua Aina. Aina form 5. Aina form 5. Ustaz. Tadi Anis bukan ada soalan lah? Macam mana? Anis tanya apa tadi Anis? Anis. Ada soalan ke tadi? Tak apa Ustaz, soalan saya sama dengan Aina. Soalan sama dengan Aina. Okey, silakan.
Aina form 5. Silakan. Sambung. Okay. So, dah siap tu, buatlah guna kalkulator. Oh, buat guna kalkulator. Tak boleh guna terus manual tak boleh Dia sebab kata satu lah, Ustaz. Okey, kalau lah kita dua. Kalau ni kita dua. Sekarang ni form 4 sekarang ni tak tahu mungkin ni soalan dia yang soalan macam ni keluar kita dua. Ha. Ni Ustaz. Ha. Dia Ustaz. Kalau guna kalkulator maksudnya kuasa X tu awak type X lah dekat kalkulator. Betul? Macam alpha X tu. Oh. Kalau macam ni kes dua tingkat tak boleh darat silang Darat silam. Hmm. Darat silam. Dah try? Pernah, tapi saya tak dapat. Tak dapat Tak. Okey, tak apa. Sekarang ni Aina akan guna kalkulator. Jadi saya minta semua orang akan guna kalkulator sekarang. Semua keluarkan kalkulator dan bersiap sedia untuk terima arahan daripada Aina. Silakan Aina. Okey, mula tekan 16 per 2. Lepas tu kuasa. Aina, lemah sikit. Perlahan-lahan Okey. Okay, mula-mula tekan 16. Okey. Lepas tu per. Tekan per yang ABC Yes, ABC. Okey, lepas tu? Lepas tu 2. 2. Kuasa yang like V terbalik tu. V terbalik. Oh, simbol macam ni je. Ni kuasa macam ni kan? Okey, bagi yang menggunakan FX570 MS. Kalau siapa guna kalkulator yang lain canggih hari tu saya tak tahu kena explore sendiri. Okey, teruskan. Okey, then tekan alpha, tekan X. Yang X tu dekat yang kurungan tu, yang tekan bentuk alpha, kurungan tu. Tekan X kan, yang ada simbol kurungan macam ni. Macam ni. Kan ada X atas ni kan? Tekan alpha, tekan X. Tekan kuasa dulu kan? Sekejap. 2 tekan kuasa. 2 tekan kuasa, tekan alpha X. Okey, lepas tu? So tekan alpha, tekan solve. Solve tu dekat button calculator tu. Tekan alpha, tekan solve. Sekali yes. Tekan alpha atau tekan solve. SOLVE. Maka dia akan keluar sama dengan, betul tak? Betul? Okey. Dia akan keluar sama dengan. Okey, lepas tu? Lepas tu tekan 100. Saya buat kat bawah tekan 100 per yang ABC tu. ABC tekan per. So 5. Tekan 5. Kuasa. Tekan kuasa. Alpha X. 5 tekan kuasa alpha X. 5 tekan alpha. Tekan X. Yes. Okey, lepas tu? Okay, then shift solve. 2 kali. Okay, shift solve 2 kali Tekan shift solve. Apa? Shift solve SOLVE 2 kali. Yes. Ada setengah kalkulator yang tunggu lama sikit untuk dapat jawapan tu. Ada yang terus dapat. Ini lama loading ni. Ada loading. Sebab mungkin Ustaz baru first time guna. Berapa lama mau tunggu? Dah keluar dah. Jadi X 2. Yes, X sama dengan 2. Tu X sama dengan 2. Okey, so jawapan kita adalah 2. Betul jawapan dia 2. So sekarang kita akan dapat nilai dia adalah X sama dengan 2. Okey? So macam mana form 4? Nak minta ulang semula ke? Tempat. Lagi sekali, Ustaz. Okey, Aina, last kali. One more. Lagi sekali semua ke apa macam mana? Lagi sekali mula pada 16 tu. Tekan kalkulator. Kalkulator. Okay, semua bersedia dengan kalkulator. Form 5 pun sama. Saya harap semua kuasai benda ni. Yang menggunakan kalkulator ni Okey, mula Aina, silakan. Okay, sebelum tu make sure kalkulator clear. Saya tak ada apa-apa simbol lah. Tekan AC, clear kan? Kau clearkan dulu. Okay, first tekan 16 per 2. 16 ABC 2. Lepas tu kuasa yang depan tu saya tulis alpha X. And then
Alpha soft. Soft tu dekat yang CLC tu. CALC, calculator tu. Alpha tu. Then 100 ABC ataupun per 5 kuasa alpha X. Lepas tu shift soft. Shift soft tu kita tekan 2 kali. So tunggu Dia akan keluar X, lepas tu sama dengan 2. Beraya tak form 4? Campatnya lah? Boleh Ustaz. Boleh? Boleh. Aina pernah okey? Okay, Ustaz. Boleh Boleh Ustaz. Baik. So jawapan adalah 2 Sekarang itu di kalkulator lah. Kalau di kertas 2 macam mana nak buat Siapa ada idea? ni ada satu cara tu kena bawa sebelah. Bawa sebelah? Kalau saya yang kuasa, yang tak kuasa kat sebelah. Ulang balik Aina macam mana? Sekejap, for example macam mana? Like macam Maksudnya nak kumpulkan yang ada kuasa X ni sebelah kiri, yang tak ada kuasa sebelah kanan. betul? Okey, macam mana cara kumpulkan dia? Macam mana cara kumpul? Yang 5X ke 16 ke bawah 100. Oh, boleh macam tu. Boleh? Boleh Ustaz rasa boleh tak? Tukar tempat? Tak tahu Ustaz. Sebab kat situ ada apa tu? Ada baik. sama dengan. Okey, ada idea daripada Aina. Dia kata maksudnya kita kumpulkan nombor dengan nombor yang ada kuasa X ni, kita asingkan setempat. Maka dia akan dia mencadangkan bahawa 100 ni akan pergi ke sini. Kan? Kemudian yang 5X ni, betul tak? Yang 2X ni akan pergi. 2X akan pergi sini. Dia bertukar tempat. Kita try Jadi sini akan jadi mana tadi pen? Okey. 16, alamak kecil 16 per dengan 100 sama dengan, okey, 2X, 2 kuasa X tu dah pergi ke sebelah atas. Ni tempat 100. Maka sini 2 kuasa X, bawah tu 5 kuasa X. Macam ni Kaina? Ini yang dimasukkan mengumpulkan. Mengumpulkan nombor dengan nombor yang ada kuasa X tu setempat lah. So soalan dia adalah, boleh ke tak boleh? Tu tanya tu. Zafran, macam mana Zafran? Boleh ke tak boleh? Tahu Ustaz. Tak tahu Form 4? Amira Ismail? Erliza? Macam mana? Boleh ke cara Aina ni? Diterima tak? Boleh Ustaz. Boleh. Okey, lain? Wakil Form 4? Zafran kata tak boleh. Tak tahu. So jawapan dia adalah boleh. Sebab dia dipisahkan dengan sama dengan. Okey samalah kalau kita daripada sebelah kiri tu, kalau dia operasi dia bahagi, bila pindahkan dia darab. Okey. Yang tak boleh bertukar ialah bawah dengan bawah, atas dengan atas. Tak boleh. Kalau kita tukar crossing boleh. Sebab bezanya adalah bawah ke atas ke bawah boleh. Walaupun dia berbeza tempat. Sebelah kiri dan sebelah kanan. Okey, cuma yang tak boleh tukar ialah yang baris yang sama lah. Tak boleh tukar. Okey. So sekarang ni kita terima cadangan itu. Teruskan, Aina, apa nak buat? Lepas tu boleh kecilkan kan? Yang 16 per 100 tu kecilkan. Bahagi dengan? So di CV 4 lah. 4, 16. Bahagi dengan 4 Betul? Bahagi dengan 4 lah. Jadi dapat apa? 4 per dengan 25. 4 dengan 25. Okey, sama dengan 2 kuasa X, 5 kuasa X. Teruskan. So yang 2 kuasa X dengan 5 kuasa X tu Ustaz boleh sekalikan. Like 2 per 5 dalam kurungan. Maksud X 2 kurungan. Okey.
So boleh, betul. 4/25 ni kita yang sebelah kanan kita memudahkan 2/5 sekali je kurungan X dekat luar. Sama Yang atas ni, bentuk atas yang atas ni, yang dipisahkan tu, kalau kita cantumkan dia akan jadi macam ni. Orang akan tahu. Baik form 4, baik form 5. Kita boleh permudahkan dalam bentuknya tu. Ni konsep indeks. Teruskan. Lepas tu step. Ya. Jaya. Saya tak pasti lepas tu. Lepas tu kita akan tengok perbandingan antara sebelah kiri dan sebelah kanan. Betul? Betul? So, yang ni sebelah kiri tu boleh tak jadi 2/5? Sebelah kiri. Boleh. Boleh. Yang sebelah kiri ni boleh tak dia menjelma menjadi 4/25? Boleh. Boleh. Punca kuasa Yang kanan adalah punca kuasa 2. so 4 ni kita boleh dapat daripada 2/2 kan? 2/2 kan 4. Okey. Yang bawah pula 25 tu punca daripada 5 kan? 5/2. 5/2 kan 25. Kan? Kan sama sebelah kanan. Sebelah kanan kan 2/5 X. Betul? Okey betul. Okay. Jadi kalau yang sebelah kiri pun kalau saya pemudahkan, sebelah kiri kalau saya pemudahkan dia akan jadi 2/5 kurungan, kan 2 ni kan kuasa sama. Jadi sekali dah tulis 2 kuasa kat luar. Maka sebelah kanan kita akan salin balik 2/5 X. Sekarang konsep indeks. Konsep indeks mengatakan bahawa kalau sebelah sini sama dengan sebelah kanan, maka kita ambil kuasa sahaja. Kuasanya adalah 2 dengan X. Maka kita buat pertarungan baru, iaitu 2 akan sama dengan X. So jawapan kita ni. Boleh? Kita 4. Jom. Boleh Ustaz. Boleh Ustaz. Siapa nak salin nota Boleh saya? Ustaz. Boleh saya review berdata balik. Tolong salin dengan cepat. Okey, kita mula kat sini tadi. Okey, salin cepat. Siapa yang nak tertinggal tadi boleh salin cepat sekarang. Salin cepat. Saya akan go through kejap. Okey, salin dulu. Kita tak lama ini malam ni. Kita walaupun saya ada soalan tambahan, malam ni kita hanya bincang untuk 3 soalan je. Okey? Nanti kita akan sambung lagi lah. Sebab lepas ni ubahan yang melibatkan kotak. Okey. Dan juga ada yang melibatkan hubungan. Dia tanya pasal hubungan. Hubungan antara itulah berapa pembuli ubah. Dan pattern untuk soalan ubah ni tak boleh jangka. Saya tak boleh jangka. Jadi pelajar form 5 sekarang ni kena banyak buat latihan. Sebab kita tak boleh nak bergantung pada satu pattern je. Kita tengok dalam koleksi soalan ni berubah. Tak boleh nak hafal, tak boleh nak jangka pattern macam mana. Okey? Okey, tak apa lah. Okey, boleh saya pergi lagi terus. Kalau tertinggal bagi tahu, saya akan patah balik. Terutama yang form 4 ni. Form 4 ramai salah soalan pertama. Salin cepat. Aina Husna boleh offkan mic. Saya ada 43 orang hari ni. Saya print screen jap. Cepat. Siapa yang ada handphone free jap boleh tak tolong ambil gambar? Amira, ambil gambar jap. Screenshot Screenshot ke ambil gambar boleh lah. Sebab ni ramai, 43 orang ini. Gabungan form 4 dan form 5. Ambil gambar muka Ustaz ke ambil semua? Ambil semua, yang penting gambar semua ni. Okey, jap. Okey Okey, baik kita teruskan lagi boleh Ni, saya teruskan lagi bawah boleh Ada tinggal tak? Salin laju sikit. Ni boleh. Salin dulu. Saya akui yang soalan ni adalah soalan aras tinggi. Sebab dia melibatkan indeks. Berbanding dengan soalan kedua dan ketiga tu mudah.
Soalan yang pertama ni dia susah sikit, aras tinggi, sebab dia ada dua pemulih ubah. Satunya pemalar, satu lagi pemulih ubah yang tidak diketahui nilainya. Maka bila tak tahu nilai, kita kena buat cara macam ni lah. Okay, saya teruskan, salin cepat. Ini pula tak payah nak buat proper, buat salin tu punya semester. Okay, dalam bengkel kita kena buat cepat. Okay, boleh? Teruskan lagi. Okay, ni yang terakhir. Okay, salin. Ini cara manual. Tu lagi tadi cara calculator. So, saya harap awak faham tentang cara manual dan dalam masa sama awak menguasai cara guna calculator. Paling penting untuk form 5 sekarang yang akan mengambil SPM, teknik menggunakan komputer pula dah. Teknik menggunakan kalkulator sangat penting. Jadi seboleh mungkin dalam tempoh cuti ni sila kuasai sebanyak mungkin kemahiran guna kalkulator. Termasuk malam ni. Perkongsian pada malam ni sangat bermakna kerana kita tak perlu buat cara manual. Cara kalkulator kita dapat jawapan. Okey? Sebab cara guna kalkulator yang guna shift solve ni sebenarnya untuk soalan bagi persamaan, soalan bagi ketaksamaan boleh guna. Jadi berapa banyak masa boleh dapat dijimatkan untuk ke tahap tu hanya dengan kita pandai guna kalkulator. Jadi saya memberi pesanan kepada semua calon SPM dalam tempoh cuti ni, walaupun kita dalam cuti kan, sila mahirkan diri anda menggunakan kalkulator, cari mana-mana soalan yang melibatkan soalan direct, persamaan dan sebagainya, cuba guna kalkulator sedapat sedaya yang mungkin. Okay? Sebab kita dapat jematkan banyak masa hanya gunakan kalkulator. Terima kasih kepada rakan-rakan yang telah berkongsi cara guna kalkulator. Bagus anda berkongsi dengan benda yang sangat baik. Okey, sebelum kita pergi soalan kedua, saya nak ulas balik kenapa kita perlukan jalan kerja panjang macam ni. Kerana, tengok sini. Punca dekat sini. Punca dia adalah, ni. Kita berdepan dengan dua huruf. Satunya K ni. K ni. Satu lagi X. Ada dua huruf. Satu K tu pemalar. Yang satu lagi X, pemulih ubah. Dua huruf yang tak tahu nilai dia berapa. Menyebabkan kita tak boleh dah cari K tu. Kita tak dapat cari. Okey, maka terpaksalah kita kena buat dua persamaan. Okey. So ini persamaan pertama, yang ni. Yang ni adalah persamaan pertama. Persamaan yang pertama. Yang ni persamaan yang kedua. Okey. So go through balik, tengok balik dia punya pattern jawapan. Nanti anda akan faham kenapa jalan kerja dia begitu. Berbanding dengan soalan ubahan yang lain. Baik, kita pergi soalan yang kedua. Soalan yang kedua, saya minta form 4. Apa sini ada? Siapa ada form 4? Pakai form 4, siapa berani? Cepat. Form 4 Afiq Aikal. Silakan Afiq. Afiq Aikal ada? Ada tak? Sekejap, macam mana saya nak pergi ni? Okey, Afiq akan terangkan cara jawab soalan kedua. Silakan Afiq. Soalan 2 pendek ke kan? Jawapan Ya. soalan 2 dia kata H berubah secara langsung dengan punca kuasa 3. Kuasa 3K. Okay. Cari hubungan antara H dan K. Okey. Kata kunci dia H berubah secara langsung, lepas tu dengan K punca kuasa 3. Jadi tulis macam mana tu? Punca kuasa 3 macam ni. Tiga depan. Sini. Dalam dia K. Okey. Betul Boleh? So dia soalan dia cari hubungan antara H dan K. Okey. Okay, hubungan dia tukar simbol berubah secara langsung tu dengan sama dengan. Okey.
Teruskan. Luasan je. Mana ni kita? So, saya dapat. Macam mana saya? Lepas tu salin balik K punca kuasa K tu. 3 punca kuasa K tu. Macam ni ke? Macam ni? Kan? Ha? K yang depan tu buang. Salin balik je. K depan buang. Maka kita akan dapat macam ni saja. Macam tu. Salin balik yang macam atas tadi. Betul? Betul Ustaz. So, jawapan Afiq Haikal ialah yang ni, betul? Afiq Haikal? Ya Ustaz, macam tu. Okay, Aina Husna, form 4, ada nak komen? Jawapan anda yang mana? Ustaz, jawapan saya H sama dengan Okey. 1 berpunca kuasa 3K. Punca kuasa 3K. Okey, kenapa Aina ada 1 per? Sebab dia sebab dia kan berubah secara ubahan langsung. Okey. Berubah. Sebab tu dah 1/3 punca kuasa 3K. Okey, baik. Form 5? Jawapan form 5. Saya nak wakil seorang Eliza. Betul lah. Erliza. Silakan Eliza. Ni bahasa Samsung. Ya, kejap. Aina, okey, tak apa. Terima kasih. Eliza. Mana Eliza? Eliza, jangan bawa tampak Eliza. Alia Sofia ke? Alia Sofia. Form 5. Hai Ustaz. Ya. Alia Sofia jawapan awak ke? Sebut hash sama dengan Okey, kejap H sama dengan K K. punca kuasa K. Kejap. K Punca kuasa 3K. punca kuasa 3K. Macam ni ke? Ya. Okey, ni Alia Sofia. Satu lagi jawapan. Siapa ada jawapan lain? Siapa sini ada Izzah Fazana ada? Kalau ada jawapan berlainan? Izzah Fazana? Saya punya sama Ustaz. Sama. Okey. Bagaimana dengan siapa sini ada Ustaz, Aina Husna. saya nak betulkan sekejap boleh? Nak tukar Saya tak sempat komen lagi. Okey, tukar. Okey, tukar. Pelan. Kan Ustaz kata kalau sama dengan tu kena ada K kan? Okey. So jawapan saya Okey. sama dengan K K per K per K per punca kuasa 3K. punca kuasa 3K. Okey. Menarik. Ada 3 jawapan sekarang ni. Okey. Ada tak jawapan lain? Satu lagi. Ain Natasha ada tak? Ain Natasha. Ustaz ada. Ada jawapan lain? Ustaz ada. Awak ada? Silakan. Apa jawapan? Tak ada. Saya mengikut saya tengok nota kan, saya ambil yang ada software punya. Saya rasa kan. Okey, teruskan. Boleh tak jauh sikit daripada televisyen? Okey. Saya sebenarnya kat luar. Oh, kat luar. Boleh ke? Tak, saya ambil yang first punya tu. Semua. Yang first atas ni Saya rasa. Yang atas ni? Bukan kedua. Bukan. Orang ambil yang atas ni Betul? Baik, terima kasih Ain Natasha. Baik. Sekarang ada 4
pilihan jawapan. Sebenarnya kita mula pada ini kan. Jawapan yang pertama, jawapan yang kedua, jawapan yang ketiga, jawapan yang keempat. So jawapan dia adalah yang pertama. Okey? Sebab bila melibatkan hubungan, bila dia kata cari hubungan. Sebab tu keyword Okey, salin Ini satu petua ni sebenarnya. Dia kata hubungan. Tolong highlightkan perkataan ini bila dia kata hubungan. So kita punya jawapan mesti dalam bentuk simbol ubahan. Okey? Mesti simbol kita, jawapan kita dalam bentuk ada simbol ubahan. Kalau kita nak cari jawapan, cari nilai, baru kita guna sama dengan. Dan ketika sama dengan tu ada, mesti muncul K pemalar tu. K tu mesti muncul bila sama dengan tu ada. Okey? Tapi kalau setakat nak cari hubungan saja, cukup sekarang kita buat dia punya simbol dan nyatakan saja dia punya statement. Itu saja. Okey, boleh faham Form 5 dan juga Form 4? Okey So jawapan 2, 3, 4 tidak diterima. Okey sebab dia dah mula masuk pada masukkan nilai K. Dia cari hubungan saja. Okey, jawapan kita adalah yang pertama tu. Okey, boleh Okey, soalan terakhir untuk malam ni, soalan ketiga. Form 5. Siapa volunteer? Atilah, silakan Atilah. Atilah di talian. Silakan Atilah. Mana Atilah? Oh, Atilah. Atilah, tidur. Danish. Danish Zamri, boleh? Boleh Ustaz. Okey, cuba saya balang sekejap Okey, Danish akan cuba. Soalan yang ketiga, soalan terakhir untuk malam ni. Silakan. Okey, silakan. First, B berubah secara songsang. So, B simbol berubah, okey. 1/M kuasa 2. Kenapa guna 1 per? Sebab dia songsang. Ya, sebab dia songsang, maka kita guna 1 per M kuasa 2. Teruskan. Okey, lepas tu tukar simbol. Jadi simbol ubahan tu jadi sama dengan. Okey, baik. Step yang kedua ialah kita salin balik dan kita kali ni daripada simbol ubahan ni akan tukar jadi sama dengan. Bila tukar sama dengan, automatik K muncul. Yang tu je kena ingat. Ni form 5 ni, ambil SPM ni. Okey, bila tukar pada simbol ubahan, tukar sama dengan je jadi K terus. K mesti muncul. Kena ingat yang tu supaya dia tak terlepas pandang. Okey, teruskan. K K/M kuasa 2. Okey, asal dia macam ni kan. 1 per M kuasa 2. Boleh kita cantumkan dia Boleh cantumkan di mana K ni akan darab dengan atas satu ni. Maka kita akan jadi B sama dengan K per M kuasa 2. Yalah Sebab K tu bila darab dengan 1 per M, K tu darab dengan 1 atas. Teruskan. Okey, lepas tu M tu kita pindahkan. So jadikan K tu single. Jadikan K tu single. Okey, jadi M kuasa 2 darab dengan B. Darab dengan B. Macam ni. Macam ni ke? Okey, M kuasa 2 B. Okey, ataupun B M kuasa 2. Teruskan. Okey, lepas tu masukkan nilai dia. Tapi tu M tu dia kena kan 5. Tapi tu kita tukar terus. M kuasa 5 kuasa 2. Okey, jadi sini 5 So 5 kuasa 2 jadi 25. kuasa 2 B Darab 11. B darab 11. Darab 11. Okey, berapa kaki yang kita cari? 275. 275 sama dengan K. Okey, next. Apa lagi? Lepas tu sekejap saya dapat sampai situ je. Okey, baik. Form 4. So, Form 4 ramai yang betul soalan ni. Siapa yang betul saya tak ingat. Siapa nak volunteer? Apakah jawapan seterusnya? Siapa Form 4 sini Amira Ismail? Oh, Amira. Ya, Ustaz. Okey, baik. Amira, jawapan awak yang terakhir. Apa sekali awak ni? Apa yang awak buat? Saya buat B B
sama dengan Okey. K per M kuasa 2. K per M kuasa 2 ni jawapan akhir? Tak, itu dia punya formula. Satu lagi Okey. saya skip. Lepas tu Jadi- B Okey. sama dengan K tadi dapat 275. Okey. So gantikanlah. 275 tu. M kuasa 2. Okey, so jawapan dia adalah ini Ya. Okey, so jawapan tu Baik, untuk Dennis tadi dan juga kawan-kawan yang lain, setelah awak dapat nilai K, dah dapat nilai K yang ni, kan? Kita kena kembali balik, patah kembali, pergi ke step yang kedua ni. Step yang kedua yang bila kita dah gunakan statement sama dengan ada K tu kan, kita ambil balik. Okey, ambil balik dan masa tu kita gantikan nilai K yang kita dah dapat tu. Okey, maka jawapan kita adalah B sama dengan 275, iaitu nilai K yang kita dah gantikan tu, per dengan M kuasa 2. Okey. Dan kalau perhatikan, pada soalan tu, dia kata, nyatakan B dalam sebutan M. Nyatakan B dalam sebutan M. Ini bermaksud bahawa B sebelah kiri, M sebelah kanan. Boleh faham tak? Semua orang ni, form 4, form 5. Tak kisahlah sama ada dia dalam soalan formula algebra ke, dia akan tanya, ungkapkan B dalam sebutan M. Maksudnya kita jumpa huruf B dulu kan. B sebelah kiri, yang M sebelah kanan. Ataupun dia sebagai ayat, ungkapkan H dalam sebutan KZ. Maksudnya H sebelah kiri, seorang-seorang, KZ sebelah kanan. Itu jelas boleh Jadi sekarang ni dalam kes itu, dia nak B sebelah kiri, M sebelah kanan. Cuba tengok pattern soalan jawapan akhir. B ni sebelah kiri, M sebelah kanan. Okey? Maka betul lah mengikut apa yang dikehendaki dalam soalan. Okey? Jadi sekali lagi saya ulang, ringkasnya adalah ubahan ni pertama buat statement dia ikut simbol. Kedua ialah masukkan sama dengan, bila tukar sama dengan, munculkan K. Lepas tu, tugas awak ialah menggantikan nilai pertama untuk dapatkan K dulu. Gantikan nilai pertama untuk dapatkan nilai K. Setelah dapat K, kembali balik pada step yang kedua yang ni. Kembali balik step yang kedua ni. Dan ketika itu, gantikan nilai K yang kita dapat tadi tu. Barulah kita akan cari proses yang seterusnya. Okey? Boleh Ada soalan? Ada soalan tak? Yang lain? Form 4, form 5? Tak ada. Boleh Ustaz. Ustaz, Saya nak tanya ni. Okey, silakan Balkis. Silakan Balkis. Contoh kat soalan nombor 2 tadi tu. Nombor 2. Kan dia kata cari hubungan je kan. Contohlah dekat sebelum soalan tu dia kata diberi K tu ialah pemalar. Maksudnya dekat jawapan tu nanti baru muncul K ke apa? Soalan sebelum ayat cari hubungan tu dia kata K sebagai pemalar. Maksudnya kan nanti jawapan tu akan muncul K ke tak? Okey, kejap. Soalan tu agak sedikit confuse sebab yang K dimasukkan K yang ini ke atau K yang memang kita guna dalam ubahan? Bukan K yang tu, K yang pemalar tu. Dalam ubahan. Kalau dia mention sebagai K, maka kita boleh tuliskan K lah. Biasa macam tu lah. Tapi sebenarnya kalau kita nak buat hubungan dalam bentuk ubahan, soalan tu dia tanya hubungan kan. Bila hubungan, kita punya statement mestilah dalam bentuk simbol. Dan bila simbol ini, K tak muncul lagi. K akan muncul bila ada sama dengan. Baru muncul K. So saya harap soalan tak keluar macam tu lah. Cuma kalau jangkaan Balkis ialah kalau berlaku macam tu. Okey? Maka kita tetap buat jawapan kita dalam bentuk hubungan. Okey? Maka K tu tak boleh declare. K tu kalau tak bagi tahu tu pemalar, memang kita tahu dah memang dia pemalar. Okey? Soalan Balkis adalah di ayat yang pertama ni, pada ayat pertama ni dia kata K sebagai pemalar. Maksudnya kan? Jadi K tu kita tak mention pun tak apa sebab walaupun tak declare K tu sebagai pemalar, memang K tu pemalar. Dalam semua ubahan, semua soalan ubahan, memang K tu adalah pemalar. Walaupun kita tak declare dia. Okay? So, untuk menjawab soalan tu, maka saya punya jawapan adalah bila dikata hubungan, tak perlu kita munculkan K tu. Kita hanya buat dia punya hubungan saja. Direct hubungan saja. Okay, boleh Balkis? Boleh, Ustaz. Ada lagi soalan lain? Baik, terima kasih kepada semua yang hadir pada malam ini. Terima kasih, saya sangat gembira kehadiran banyak, ramai ni, 43 orang. Boleh lah, not bad. Okay, so yang tak dapat tengok, boleh tengok hubungan dia punya rakaman nanti. Saya akan upload di YouTube.
Dan kita akan jumpa nanti untuk sesi yang kedua ubahan. Okey? Terima kasih, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.